Okay. So next awak keluar daripada jadi streamer tu, lepas tu awak buat apa? Macam mana awak generate income? Okay, ketika Assalamualaikum. Episod ke 13,100. Awak buat apa? Macam mana awak generate income? Okay, ketika memang semua orang nak jadi streamer kan, saya mengambil keputusan, saya matikan ada satu watak saya, nama dia Jorimau. Okay. Jorimau ni watak, kalau cakap Jorimau orang tahu lah. Kalau dulu yang orang kenal dia macam, dia seorang figura yang hebat dalam streaming. Saya punya role play as a Jorimau dalam GTA. Saya stop DJ Sodi, saya stop chocolate, semua saya stop. Saya cakap saya ambil keputusan untuk berehat dari stream, dan saya rasa saya tak tahu bila saya akan comeback. Ketika saya cakap stop, semua brand datang kat saya untuk, okay Daddy, boleh tak eksklusif satu video Samsung, saya bayar awak sekian. Satu je sekali. Sponsorship. Ya, sponsorship masuk. Okay. So diorang nak rasa eksklusif, nak tengok Daddy Hood, kena tahu yang Samsung yang bersama Daddy Hood. Nak tengok tapi Daddy awak tak plan pun. tu, Awak pun tak tahu. memang unplanned lah. Saya pun tak tahu. Saya nak rehat sebenarnya sebab saya Drain. bukan, saya rasa saya nak buat benda lain. Saya rasa keselesaan membunuh saya. Jadi saya nak buat benda saya tahu awak jenis macam mana. Buat satu benda, bila rasa dah terlalu mudah, awak nak challenge yang lain, betul? Betul. Macam sebab saya pernah jadi fotografer, saya pernah jadi videographer, saya pernah F&B juga, kerja kerajaan juga. Jadi saya rasa durasi saya akan dalam satu industri tu sama ada 2 tahun hingga 5 tahun. Paling lama Awak pun mungkin jenis 10 tahun. lah. Betul. So saya pun ada rasa, sebab saya faham, sebab saya pun jenis macam tu kan. Waktu dulu industri barbershop semua orang tengah masuk tu, waktu tu saya keluar. Sebab tu saya buat benda lain. Betul. Tapi dia kena tengok orang tu jenis macam mana lah. Maksudnya semua betul. Even macam Solos pun masih stream buat kan. So, sebab Solos saya rasa lah dia seorang yang unbeatable lah. Untuk game tu. Untuk game, untuk streaming tu, dia seorang yang unbeatable. Dia bukan pada number saja. Dia pada attitude dia, pada penerimaan masyarakat. Okay, sekarang dia masih buat live stream lah. Dia masih buat live stream. Tapi bukan Facebook bayar. Masih Facebook bayar. Oh, Facebook masih bayar. Yang sekarang ni diorang live stream masih ada Facebook bayar. Setahu saya tinggal daripada 200 creator, tinggal 5 orang saja yang dibayar. Dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia. Dekat Asia semua still ada lah. Facebook gaming sebenarnya investment yang rugi daripada Facebook. Okay. So, Facebook dah bagi, rugi. Okay, faham. Tapi kita orang bersyukur lah sebab sempat lah. itulah mengubah sosioekonomi keluarga saya. Okay. So maksudnya awak punya turning point memang sebenarnya apa yang kita boleh cakap, Daddy waktu Corona bana, kita keras waktu Corona. Betul. Sampai bagi duit RM3 beli bawang putih ke apa. Waktu tu awak make money baring atas duit tu. Betul. Allah tu adil lah. Dia bagi tepat pada waktunya macam tu. So waktu tu lah turning point. Itulah turning point. Memang paling sebanyak awak berniaga, itu paling masyuk sekali lah. Saya pernah isi minyak kereta Savvy pakai shilling. Faham. Masa bottom frag betul-betul time tu. Dan alhamdulillah hari ni saya ada kereta yang saya tak terpakai pun. Macam tu. Tu dia maksudnya saya tak sempat lagi pakai sebab benda tu saya beli sebab apa macam ni. Sebab saya bukan beli sebab saya membazir, tidak. Zaman parent saya dulu, diorang walaupun berniaga, tapi kereta itulah kereta impian. Itulah kereta kerja, itulah kereta bawa anak-anak berjalan, itulah kereta bawa pergi kerja kahwin, itulah. Jadi saya beranggapan saya kena prepare. Kalau saya tak prepare, macam mana solusi anak saya nak mengharungi kehidupan ni kan. At least saya sediakan basic item lah. Macam kereta, mungkin tempat tinggal ya, betul. Faham. Okay, so lepas tu make money daripada sponsorship. Ya, betul. Sponsorship. And then waktu memang berderu lah sponsor. Boleh kata macam tu lah. Sponsor, lepas tu banyak orang nak invest dekat kita untuk buat brand macam tu. So orang ada ramai je streamer. Kenapa orang nak Daddy Hood? Apa yang lebihnya awak? Saya tengok misai bersambung dengan janggut lebih kurang kan. Mungkin ideologi kot.
Okay, apa? Cara saya berfikir. Contoh? Contohnya pengalaman saya dicampurkan dengan cara saya berfikir dan juga cara kerja saya. Jadi benda tu semua dia synchronize. Sebab saya kalau okay, ada orang dia boleh cakap tapi dia tak nak buat pun. Dia macam nak relax, dia nak healing sampai pagi tak balik. Oh no, macam tu kan. Macam saya tak, saya suka kerja, saya suka kerja. Saya suka. Memang hobi saya ni. Awak steam kerja? Saya hobi saya kerja, tu masalahnya. Itu Bukan yang mengumpul stamp sebab ada orang hobi dia mengumpul stamp. jadi bila saya suka kerja ni, saya suka buat benda lain daripada yang lain. Okay. Dan dalam kerja tu saya suka juga fashion. Saya suka juga skateboard. Saya suka juga e-sport. Okay. So maksudnya apa yang awak buat ni, kesinambungan lepas tu adalah daripada awak punya soul. Betul. Kan sekarang ada merchandise. Betul. Daddyhood. Betul. Lepas tu saya tengok ada macam Daddy kereta-kereta lama kan. Saya suka kereta klasik. Okay. So semua adalah apa awak tu macam mana? Betul. Itulah diri saya. Sebab saya sebenarnya saya mula bekerja seumur saya 12 tahun. Saya dah kerja 12 tahun. Maknanya saya tolong ibu kat kantin, ibu bagi RM10. Sebulan kadang bagi 100-200. Masuk umur 16 tahun, orang lain macam Hassan dia pergi fly. Okay. Hassan kaki fly dulu. Kaki fly, kantol dengan warden asrama, dia suka fly. Saya fly, tapi saya fly pergi kerja. Oh. Beza. Hassan fly main lucky ball. Hassan main lucky ball, lepak setulang. Lepak setulang makan kat sayam. Okay. makan ni cakap tiga rasa. Saya fly kerja. Oh. Saya akan fly petang, pukul 4 petang saya fly, saya akan duduk kan biasa event Cina-Cina makan kan, makan besar. Pukul 8 start, pukul 2-3 pagi baru balik. Jadi saya balik tu saya akan tidur dekat Balai Polis Depoh Bandar kat JB. Jadi saya akan macam saya cakap dengan abang polis tu, bang boleh tak saya nak tumpang tidur? Saya kejap lagi nak masuk sekolah. Okay. Parents still bagi duit belanja asrama still bagi, tapi saya suka untuk bekerja. Okay Di. So lepas tu setahu saya Daddy ada team gamer. Betul. Homeboys. Okay. Homeboys ni lah apa benda ni? Homeboys ni saya rasa Bila awak create, kenapa? saya punya bukan kryptonite, bukan saya punya alter ego, tapi saya punya sisi yang lain dalam bidang yang lebih profesional. So sebab saya rasa tak ramai yang orang faham direction of Daddyhood, tapi saya rasa orang ramai suka direction of Homeboys. Di mana kita lebih fokus on competitive, content pun dia kat situ, and then saya bina satu ruang jana income untuk anak-anak muda kan. Macam mana kalau diorang suka main game, kalau diorang bersama Homeboys, diorang ada gaji tetap, diorang boleh buat content, diorang pun boleh faham meniaga. So benda itulah yang saya rasa bagus untuk saya buat. Okay, bila awak create benda ni, ini lepas awak dah stop stream tu? Tak, ketika saya stream. Okay, ketika stream dah start dah? Dah start dah. Apa yang membuatkan awak terfikir untuk develop budak muda jadi gamers ni? Okay, sebelum Homeboys dia ada Bosku. Okay. Bosku ni dia 7 orang. Okay. Maknanya ada 7 sekawan. Team pemain game lah. Betul, Bosku. So dia ada 7 orang lah, 7 sekawan ni. So 7 sekawan ni, ketika mana Bosku, dia satu team yang sangat berjaya kat Malaysia ni. Tapi halfway tu, saya rasa kalau keputusan tu kena 7 orang yang buat, dia akan lambat sikit. Jadi ketika dia naik pun saya rasa macam okay, saya kena buat Homeboys. Jadi saya buat Homeboys. Tapi Bosku tu still ada. So dia macam mana generate income ni? Awak bayar gaji dia orang semua? Daripada stream. Kalau Bosku tu daripada streaming. Oh. Sebab 7 ni dia ada okay, maksudnya income masing-masing. Bila awak stream ada satu income. Betul. Kalau awak create ramai orang stream ada banyak income. Betul. So macam mana awak nak ikat dia orang ni supaya saya tak ikat. Okay. Saya tak pernah ikat dia orang. Okay, so income tu masuk dekat bank dia orang lah. Masing-masing lah. Awak dapat macam mana? Saya dapat portion saya. Cuma bila brand deal ataupun pengiklanan, sponsorship dan sebagainya, dia datang daripada awak? Datang daripada team. Okay. Sebab tu saya create Homeboys ni. Jadi apa-apa sponsor untuk team, saya letak je ke Homeboys, senang. Dia tak kacau income saya, dia tak kacau income yang lain-lain yang 7 orang ni. Jadi dia pergi kat team saja. Okay. So itu dia punya revenue stream dia lah. Betul. Paling banyak daripada sponsorship lah. Dia depend. Kadang sponsorship banyak,
revenue stream sikit, kadang revenue stream banyak, jualan sikit. Dia tak tentu. Okay, so sekarang ni berapa ramai team Homeboys ni? Maksud di bawah Daddy. Di bawah Daddy Hood lah, betul? Betul. Berapa ramai? Campur dengan siapa tadi? Apa? Ontai Kim apa? Bosku. Campur Bosku tadi? Orang Taikim tak ada. Macam bosku tu macam sekarang bosku dia dah ataupun tujuh orang ni dia orang dah ada bisnes masing-masing. Oh. Dia orang dah establish. Independent. Yes, betul. Tapi awak still ada portion lah. Saya dah ke Homeboys lah. Fokus saya dah ke Homeboys lah. Yang ni fokus ni dah ke restoran. Yang Solosnya masih streaming. Yang Fredo-nya mungkin dia dah travel, dia dah ni macam tu. Rush dia masih streaming. Jadi fokus kita yang 7 orang ni dia dah jadi memori. So saya dah fokus ke Homeboys. Okay. So saya dah fokus ke competitive Homeboys lah. Jadi kalau tanya saya berapa ramai yang dibayar gaji, overheadnya tu pun 6 figure juga sebulan. Okay. Total berapa orang? Total tu saya tak pernah kira sebab ada keluar masuk. Tapi faham. overhead Tapi tu diorang main game ni, yang Homeboys ni, diorang kena duduk satu tempat ke? Betul. Atau boleh main daripada Felda Air Tower 3? better satu tempat. Sebab Felda Air Tower 3 takut line dia lag. Okay. Dia tapi Felda Air Tower 3 ramai je saudara mara saya duduk sana. Okay. Dia takut lag sikit lah. Maksudnya kena duduk satu tempat. Awak Betul. kumpulkan diorang dekat base. Dekat base. Awak letak sos top up siap-siap. Internet apa semua. Memang solid. Alat-alat apa semua. Jalan. Main. So diorang main game ni professional lah. Professional. Sebab dibayar gaji. Betul. Ada coach. Ada staff kejuruteraan, ada mental coach, ada analisis. Semua cukup lengkap. Maksudnya proper. Awak create macam tim bola. Memang itu diwajibkan dalam nak membina pasukan yang Okay, bagus. macam tim ni kat Malaysia ada orang buat macam ni. Banyak. Kita dah ada berapa puluh pro Tapi team. awak yang start lah. Kat tak Malaysia? juga, tak juga. Ramai lah. Ramai juga yang dah Tapi lebih. yang brand paling ramai penganut Homeboys lah. Kalau saya cakap mungkin nampak self proclaim, tapi sebenarnya benda tu betul. Tak ada, tak payah humble. Jangan humble betul. Cakap je. Saya tengok dari sudut penjualan. So maksudnya dari segi merchandise. Betul. Buying power tu kita boleh convert daripada numbers tu into monetize. Okay, so macam Eddie rasa, apa yang membuatkan brand Homeboys itu boleh outstanding daripada brand-brand yang lain seperti Speed Udang, Kepala Toya dan tim-tim lain ni? Sebab nama dia ke ataupun dia punya vibe dia ke atau apa? Saya rasa nama pun dia, vibe pun dia. Sebab saya suka menjadi representative untuk brand saya. Jadi anak-anak muda sana kat luar sana yang rasa macam, "Ui, Daddy ni cool lah. Dia pakai satu kereta lama, klasik." Tapi awak tak pakai tak ada pakai Lamborghini apa? Kenapa di? Sebab awak sekarang ni income dah berjuta-juta. Okay. Sepatutnya income banyak tu kalau kat rakyat Malaysia ni buka baju beli atas kereta dah. Lamborghini, Ferrari. saya rasa Kenapa tak buat yang tu? bukan saya. Okay. Saya tak akan jadi diri saya ketika saya pakai macam tu. Jadi saya suka pakai kereta yang dah karat, tapi sport rimnya Jepun, macam tu. Saya orang yang macam tu lah. Jadi kenapa Homeboys ni berbeza dengan tim-tim yang lain? Saya selalu bagi tahu diorang, saya doktrin kepala diorang dengan cara kalau nak nampak cool, nak nampak style, faham ghetto punya lifestyle, tapi minat main game, kena Homeboys. Okay, maksudnya KID masukkan elemen-elemen streetwear, skateboard, culture lah. culture. Ada culture tu. Diorang nak bagi tahu girlfriend diorang, "You, I ni gamers tau." Tapi dia tak nak bagi tahu dengan cara, "You, I ni gamers." Tak. Dia pakai baju, boyfriend I gamers lah. Ada macam tu. Tu saya pakai baju yang Daddy bagi tu. Saya pakai buat live. Ui, view naik mendadak tau. Oh ya ke? Naik dia type tu je Homeboys. Algorithm. Azri Walter dah masuk Homeboys ke? Saya tak tahu masuk tu macam mana. Maksud kena Potong baik darah ke apa saya tak pasti. Maksud masuk baru saya faham sekarang ni. Siapa yang jadi team, jadi gamers, dia adalah Homeboys. Betul. Okay, so baru saya faham. Dan saya selalu wujudkan sense of belonging. Bila fans ni dia beli baju tu, Dia rasa dia a part of Homeboys. dia akan part of Homeboys. Saya akan komen gambar dia. Kan nampak macam dia ikut komen yang blue ticknya lain kan. Fustan. Itu yang membuatkan benda tu dia orang rasa macam
saya ambil berat tentang diorang. Dan memang saya pun tapi kan saya saya ni maklumlah, saya ni pemikir. Okay. Saya kalau zaman-zaman dulu saya ni dah kira macam Cheng Ho Laksmana Cheng Ho. kira nyari Mahatma Gandhi lah. Tak, okay. Saya rasa macam Eddie ni, kenapa Gen Z lah kan, all Gen Z ataupun orang e-sport ni boleh masuk dengan dia, sebab dia nampak keserasian, awak punya gap tak jauh. Betul. Sebab apa? Sebab contoh pakai kereta pun kereta lama, Mahin. tapi sebenarnya kereta tu mahal dengan sport rim apa semua kan. Tapi orang yang bukan dalam line tu dia tak Betul. faham. Hanya orang dalam tu dia tengok dia, "Uish, ini kasar ni." Faham? Betul. So bila budak-budak tu tengok awak macam dekat tu, yang dia orang senang tu. Betul. So, ini kadang-kadang orang tak faham. Kadang dia orang buat yang masuk private jet. Kan? Sebab budak-budak ke rasa jauh, terlalu jauh. Private jet kau sema apa benda. Betul. Dia orang nak cari duit esok nak makan pun separuh mampus lah. Betul tak? Itu yang membuatkan diorang rasa dekat. Betul. Saya pun kerap kali macam contoh, kadang-kadang yang live-nya 8 orang, diorang buat live jual baju Homeboys kan. Saya ada buat affiliate program kan. Jadi bila diorang buat live ni, saya datang bagi 100 coin. Gift. Gift. Saya dapat gift tu daripada saya punya live. Jadi saya tak akan cash out gift tu. Balik. Saya akan bagi balik. Jadi itu yang diorang rasa macam, Daddy sanggup masuk live aku yang 8 orang ni, dia lepak bagi gift. Jadi benda tu yang diorang rasa appreciate and ada sense of belonging. Diorang nak rasa macam, okay, this is it lah. So mungkin diorang tak tahu penjualan sebenarnya berpuluh ribu kan satu hari. Tak juga. Baju ni, jersey ni maksudnya banyak lah. Banyak. Sebab saya pergi tu pun banyak nak jalan pun tak boleh, menunjukkan banyak. Tidur berdiri semua. Dalam office tu tidur berdiri. Sebab itulah kadang-kadang kadang orang dia nak jual baju kan, dia kata Bahrom dia jual. Itu orang tak faham. Betul. Dia kena ada demand tu dulu. Dia kena ada demand. Dia kena create demand tu. Saya selalu create macam, contoh ada 100 orang nak beli baju saya akan buat 10 je. So orang akan membuat-buat. Kenapa dia kenapa dia tak nak buat banyak? Ketika mana sekarang merchandise tu baju je ada berapa jenis? Banyak sangat SKU-nya. Banyak. SKU-nya banyak. Sebab setiap season kita akan tukar. Dia macam itu bola. Masuk design tu semua awak sendiri lah. Semua in-house. Daripada awak punya saya punya kehendak. Awak punya kehendak. Betul. Ni nak macam ni Betul. api-api sikit. Nak ada kulit buaya. Itu dia punya. Dan design tu semua memang relate dengan kehidupan saya. Macam api-api tu sebab kereta saya ada satu truck yang saya design api. Ada pasal tu. Ada design yang hitam semua sebab saya punya motor. Ada yang colour chrome sebab sekarang saya suka pakai macam ni, macam tu. So untuk diorang ni yang nak jadi gamers, apa kaedah dia? Saya rasa untuk jadi gamers ni sebagai kerjaya dalam hidup. Dia macam ni. Dia jangan rasa gamers ni tempat last resort kita. Jangan kita jadikan cita-cita nak jadi gamers. Jangan. Sebab apa? Sebab benda tu dia tak boleh, bila kita rasa, macam saya cakap lah, bila kita rasa selesa, benda tu akan bunuh kita. Kalau nak jadi gamers boleh, tapi gamers yang apa? Yang faham content, yang tahu nak create income, yang tahu business, ini sport, yang pandai buat networking, PR skillnya bagus, macam tu. Kalau dia jadi gamers sekadar gamers, benda tu akan membunuh dia. Contohnya pemain bola, dia rasa macam sampai bila pun aku akan jadi seorang pemain bola yang gila power. Sebenarnya lahir lagi pemain bola yang lain, pemain bola yang lain. Semakin hari semakin lahir. Dan ada pemain bola yang PR skill dia bagus, tambah pula mukanya handsome. Betul, macam Beckham kan. Dia ada good direction of investment. Macam Beckham dia beli Inter Miami, dia buat macam ni. Jadi benda tu. Maksudnya jangan nampak game itu saja. Jadikan game tu adalah kenderaan. Betul. Industri tu cuma ramai silap faham tu. Betul. Dia orang rasa macam kena main power-power. Ni saya ada satu palasapah, maklumlah ni tujuan kita masuk untuk kita keluar ni. Betul. So yang kita kena bagi tahu dia orang. Sama sebenarnya, bukan game je. Yang dalam industri e-hailing, bawa Grab, Foodpanda, memang make money. Tapi next apa? So kena ada plan tu. So maksudnya budak-budak Homeboys ni awak memang
guide diorang direction lah. Betul. Saya akan bagi direction, tapi tak semua orang akan ikut lah apa yang kita punya direction. Dalam Ada yang 100 orang mungkin 6 orang menjadi. betul. Mungkin 5 orang, mungkin 3 orang, Yang mungkin lain- seorang. Betul. Mungkin ada batch tu memang tak jadi langsung. Ada juga. Tapi kita pun, yelah macam saya cakap lah, Tuhan ni adil. Dia tahu apa yang Sesuai untuk setiap orang. umat manusia ni perlu. Okey. Kan kalau dia manusia ni seorang brother ni dia terlampau kaya, dia akan lupa diri sampai dia buat dosa dan sebagainya. Mungkin ada juga yang dia kaya, dia bagus. Okay. So Di, maksudnya kelebihan awak ni rajin lah. Kalau tanya memang saya Rajin suka kerja. Saya tak tahu nak mendefinisikan rajin tu macam mana, tapi saya suka bekerja. Maksudnya sebab kadang-kadang yelah bila saya selalu tertanya-tanya, apa buat kau orang ni berjaya? Faham tak? Apa? Betul. So saya yakin dia punya sikap dia, karakter dia punya disiplin dia mesti bagus lah. Mustahil orang yang disiplin lebih kurang boleh. Mungkin dia boleh sukses kejap, lepas tu dia hilang lah. Betul. Sebab Dia nak konsisten tu dia tak boleh. macam saya mulakan pagi hari ni dengan saya bangun awal 6 pagi. Okay. Saya pergi bagi talk dekat MSU Universiti. Universiti. Awak cakap, awak tak masuk universiti? Tak masuk universiti. Cakap universiti? Cakap universiti. saya masuk universiti tapi tak habis. Okay. Tapi saya cakap kat universiti. Saya bagi talk Cakap kat pasal apa tu? Fotosintesis? Bukan. Penanu Bunsen. Saya cakap pasal macam mana saya develop e-sports tu lebih sebab diorang kalau dalam e-sport ni diorang panggil saya bapa pembangunan e-sport. Bapa permodenan e-sport. Maksudnya pakai songkok ke tepi, spek Spek tebal sikit, lah. gambar hitam putih. Gitu. So saya memodernkan e-sports tu lah. Jadi diorang panggil lah. Saya tak tahu macam mana diorang boleh panggil saya ke tahap tu. Tapi saya macam saya cakap tadi, kenapa saya cakap saya ni rajin bekerja, saya suka bekerja. Saya bangun 6 pagi. Okay. Saya pergi bagi talk sampai pukul 12 tengah hari. Okay. And then waktu Jumaat. Tadi saya pergi tengok 2 game di Dewan Putra Bukit Jalil. Okay. Walaupun bukan tim saya. Oh. Saya suka tengok, saya suka Sekarang maksudnya ada competition lah sekarang. tengah liga tengah jalan. Tournament. Tournament Liga. tengah jalan 8 minggu. Jadi setiap minggu saya akan dekat Bukit Jalil lah. So selain daripada tu saya akan tengok kedai saya. Saya akan monitor kedai saya melalui CCTV juga. Kedai apa ni? Dekat kedai baju kat JB. Oh, kedai Homeboys ni lah. Kedai Oh, Homeboys. ada kedai fizikal Ada. kat JB, okay. And then saya akan tengok saya punya e-commerce juga. Dia tak bagus lah, tapi saya suka micromanage. Oh. Dia mungkin tak bagus kepada kebanyakan orang dalam micromanage, tapi saya suka Oh, micromanage. maksudnya awak semua koma, semua tentukan lah. Saya suka. Saya akan surat tu untuk kelulusan surat tu pun saya akan check. Awak macam, awak lahir bulan apa? Bulan 12. Oh, tak ada kena-mena pun. Orang kita kan suka kau lahir bulan apa? Zodiak. tapi saya memang macam tu lah, saya rasa. Okay. Sebagai seorang lelaki, suami, bapa, Betul. dalam masyarakat moden ni, selalunya bila lelaki tu kerja selalunya zaman moden, bukan semula segelintir, bini dia suka call suruh balik. Oh. Okay, lepas tu bila balik, tak ada apa-apa pun. Okay. So macam mana Daddy handle perkara ni? Okay, satu perkara yang saya rasa bersyukur sampai ke hari ni, sampai ke saat ni saya bersyukur sebab saya dikurniakan family ataupun ibu bapa yang sangat support saya. Okay. Daripada sekolah dulu. Apa kena ibu apa ni, soalan isteri ni? Ni dia relate. Oh, okay. Jadi saya lahir tu ibu bapa saya ni support. Okay. Pai, dia nak main bola lah pa. Awak main bola? Main bola, belikan boot. Ada jersey jenis ada? Tak ada. Saya main sampai teknik Tanjung je. Okay. Jadi saya bila saya suka main bola, ayah saya belikan boot bola. Okay, dia support lah. Dia support. Di tingkatan 3 tu saya suka main snooker. Saya cabut sekolah untuk main snooker. Pai, dia suka main snooker. Tak apa, papa bawa lepak snooker papa. Bawa belikan cue sambung. Oh. Belikan cue sambung. Sama juga main game. Boy, dia suka main game lah. Boy, dia tak nak kerja. Tak apa. Yang penting kau jangan isap dadah, kau jangan buat jahat, kau jangan aniaya orang. Itu cukup. Hidup kita boleh. Asalkan tak melanggar hukum agama. Baik. Jadi ibu saya pula support. Bila saya kahwin, saya mempunyai seorang isteri yang sangat-sangat supportive. Okay. Jadi sebab itulah bila saya Supportive in terms of apa? Cakap sembang boleh lah. dia supportive. semua aspek. Maksudnya kalau kerja, dia handle anak-anak lah. Betul, saya cakap dengan dia sayang. Contoh, okay, awak kan ulang-alik JB KL.
So macam mana tu jadual tu? 10 hari saya kat KL, kadang 5 hari kat JB. Saya akan cakap sayang you handle anak-anak, I cari duit. Nanti kita dah go through hidup ni 13 tahun sama-sama berdua. Tahun ni by this year kita kena step up. Maknanya I kena cari duit, you kena jaga anak. That's why saya suruh dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja and dia jaga anak. Dan sampai ke hari ni pun saya ikut apa yang arwah ayah saya buat. Dia support, macam mana dia support saya, macam itulah saya support anak saya. Jadi bila anak saya suka main bola, saya akan pergi padang layan dia main bola. Okey, maksudnya peranan seorang ayah tu Penting. kepada anak dia tu mustahak. Mustahak, sangat mustahak. Okey, tapi awak jarang ada dengan anak. Tak, okey, sebab orang faham macam ni. Tak, ini saya tak berapa puas hati. Kan? Jadi kena faham. Okey, zaman ni orang faham